Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dan yas'aluna. Kita dah belajar juga sebelumnya, mereka bertanyakan ka kepada engkau, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an berkenaan atau mengenai al-mahid, tentang datang haid. Yang ini tentang wanita-wanita atau isteri-isteri yang apabila datang haid, berkenaan itu mereka bertanyakan. Nanti kita akan belajar penafsirannya. Awal ini sekarang kita akan belajar terjemahannya dahulu. Kul, katakanlah, huwa, dia itu, iaitu perkara itu, azan. Azan ini maksudnya sesuatu perkara yang buruk. Bukan sahaja bila dikatakan azan dalam bahasa Arab, bukan saja buruk dari segi jasmani, namun buruk yang boleh merosakkan rohani juga. Boleh memudaratkan rohani juga. Jadi kedua-duanya. Bila dikatakan azan ini, maksudnya boleh memudaratkan rohani dan jasmani juga. Fa, maka, a'tazilu. A'tazilu ini maksudnya kita beralih daripada satu arah ke arah yang lain. Itu maksudnya a'tazilu. Maksudnya kita mengelak daripada satu jalan itu atau satu perkara itu. Mengelak atau menjauhinya pun boleh juga. Jadi fa'tazilu, maka kamu mengelaklah daripada an-nisa, wanita-wanita, fi, dalam, apabila atau dalam keadaan al-mahid, dalam keadaan mereka sedang datang haid. Wa dan la, janganlah takrabu, kamu mendekati, hunna, wanita-wanita itu, mereka-mereka itu. Mereka-mereka maksudnya untuk wanita. Wala takrabu hunna, dan janganlah kamu mendekati wanita-wanita itu hatta, sehingga yatahurna, sehingga mereka menjadi suci. Sehingga mereka menjadi bersih. Fa, maka, idza, apabila, tatahharna, mereka telah menjadi bersih atau mereka telah menjadi suci, fa'tu, maka kamu datanglah. Ata maknanya fa'tu ni, ata dari ata, datanglah, hunna, kepada mereka-mereka perempuan itu, min, dari, haisu, dari mana, amara, telah diperintahkan. Al-amara, telah diperintahkan, kum, kepada kamu, Allah, iaitu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kamu. Inna, sesungguhnya Allah, iaitu Allah, yuhibbu, menyukai atau mencintai, at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan dia mencintai, sorry, al-mutatahirin, iaitu orang-orang yang mensucikan diri. Jadi terjemahannya yang mudah, wa yas'alunaka 'anil mahid, lalu mereka bertanyakan kepada engkau mengenai keadaan apabila wanita dalam keadaan haid, iaitu mereka bertanyakan tentang isteri-isteri mereka. Kul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah bahawa perkara ini adalah boleh memudaratkan, maka jauhilah wanita-wanita dalam apabila mereka dalam keadaan haid. Wala takrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka telah menjadi suci atau telah bersih. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Dan apabila mereka telah suci atau telah bersih, maka datangilah mereka dari mana yang telah Allah Ta'ala perintahkan ke atas kamu. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri mereka. Jadi sebelum ini kita dah belajar bagaimana banyak soalan yang sahabat-sahabat bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang anak yatim, tentang judi, tentang arak dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang mereka sendiri rasakan itu macam ada sesuatu yang tak jelas, yang tak beres. Mereka mahu penjelasan. Sama juga ini pun mereka bertanyakan perkara ini. Mereka bertanyakan wa yas'alunaka anil mahiz. Bagaimana sebelum ini kita belajar mereka kurang jelas tentang arak, tentang uh, judi, kan? Itu yang mereka yang biasa mereka lakukan. Kemudian tentang anak yatim, bagaimana anak yatim padahal mereka tidak menghormati anak-anak yatim sebelum ini, tapi mereka merasakan itu semua tak betul lalu mereka tanyakan. Mereka tanyakan tentang judi, tentang arak, tentang judi, dan banyak lagi mereka tanyakan termasuklah tentang perkara haid ini pun mereka para sahabat radhiyallahu anhum bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada mereka umat Islam bahawa benda ini mendekati isteri kita apabila mereka dalam keadaan haid, dia akan membawa satu keburukan. Bukan saja keburukan bila dikatakan azab sini bukan saja keburukan pada jasmani, namun dari segi rohani juga dia akan memudaratkan kita. Maka kita harus fa'tazilun nisa'i fil mahid. Dan maka kita harus jauhilah wanita-wanita apabila mereka dalam keadaan haid. Jadi maksudnya takzilu ini bukanlah jauhi mereka, kita tak layan mereka, kita tak bergaul mereka. Maksudnya di sini dari segi hubungan kelamin itu kita tak boleh mendekati mereka, kena jauh daripada mereka. Tapi dari segi lain menunjukkan kasih sayang, bergaul dan sebagainya itu boleh saja kita lakukan sebagaimana Hazrat Aisyah radhiyallahu anha pun ketika dalam keadaan haid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan dia dengan baik. Ini ada banyak hadis bagaimana Rasulullah SAW melayan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha dengan baik walaupun dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kamu mendekati mereka sehinggalah mereka telah suci atau telah bersih. Maksudnya ada tempoh. Wanita-wanita kebiasaannya apabila mereka datang haid itu 7 hari. Dan kadang ada yang lewat sampai 9 hari, 10 hari, ada sampai 2 minggu pun ada. Jadi sampai dia bersih, barulah kita boleh mendekati isteri-isteri kita. Ini yang dimaksudkan yatahurna, bersih. Jadi bukan saja dia dah habis bersih, dah habis haid, tidak. Maknanya dia mesti mandi juga. Dah mandi, dah suci, dah bersih, barulah kita boleh mendekati kita. Jadi lihat bagaimana begitu cantiknya pelajaran Al-Quran ini, bahawa banyak perkara dalam perkara apa pun untuk kita menyelamatkan kita, untuk mensucikan kita. Jadi dia setiap kali mengajarkan kita supaya kita membersihkan dia atau mandi. Sebab itu Rasulullah SAW dalam banyak hal, kalau kita dalam keadaan marah disuruh ambil wuduk ataupun pergi mandi. Apabila kita nak pergi solat Jumaat ke, nak pergi solat ke, diajarkan kita supaya kita mandi dahulu. Kenakan wangi-wangian supaya kita selesa dan orang lain juga selesa. Jadi begitu jugalah. Ini pelajaran Islam yang sangat cantik, berbeza dengan agama lain. Dan kalau agama lain kita lihat ada yang setengah-setengah agama itu mereka boleh saja anggap orang itu suci kalau dia tak mandi berbulan-bulan, kalau bertahun tak mandi dan tak kenakan wangian, itu mereka anggap orang itu suci. Pernah lihat tak? Nanti siapa nak kongsikan boleh selepas ini. Kan ada orang yang di negeri Hindustan sana, ada orang yang rambutnya dia tak basuh, dia tak cuci, dia tak potong, biarkan sampai panjang. Itu mereka anggap itu suci.
tetapi berbeza dengan Islam. Islam mengajarkan kita punya kesucian itu dalaman juga dan luaran juga. Setiap kali ada saja perkara, Rasulullah SAW mengajarkan selalu kita harus ambil wuduk dan mandi supaya kita sentiasa bersih. Dan bukan saja untuk diri kita, malah untuk masyarakat sekeliling kita pun mereka tidak mendapat gangguan daripada bau daripada badan kita. Fa idza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah Taala telah perintahkan kepada kamu. Jadi ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita perlu melayan mendekati isi-isi kita dengan apa yang Allah Taala telah perintahkan kepada kita. Iaitu janganlah kita melakukan hubungan kelamin yang di luar tabi'i. Ini ayat ini melarang kita melakukan hubungan di luar tabi'i. Kita kena melakukan dengan yang mengikut tabiat manusia. Nanti penjelasannya, ayat seterusnya ada penjelasannya mengenai ini. Nanti saya jelaskan dalam ayat yang kedua nanti. Tafsir dia, sebenarnya tafsir ayat ini ada di bawah ni. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kalau kita dah tersilap, kita tak tahu, kita tak faham, kita kurang jelas dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi sahabat-sahabat tadi mereka tak tahu perkara ini. Mereka mahukan penjelasan dan mereka mahu menjadi orang-orang yang sentiasa bertaubat, menjadi orang-orang yang suci yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka sebelum ini tidak tahu dan setelah mengetahuinya dan mereka bertaubat dan mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang mensucikan diri, maka Allah Taala akan mencintai mereka yang suka bertaubat, berkali-kali bertaubat dan suka orang yang sentiasa mensucikan diri mereka. Baiklah, kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Nisa, wanita-wanita, kum, kamu. Nisaukum, wanita-wanita kamu, harsun. Harsun ini maksudnya ladang ataupun kebun. Kenapa disebutkan kebun di sini? Nanti kita akan sampaikan. La bagi kum, bagi kamu. Fa'tu, tadi pun di atas kita dah belajar. Maka datangilah harsakum, harsa ini ladang, kum kamu, datanglah ladang atau kebun kamu. Anna, anna ini maksudnya aina atau kita boleh katakan kaifa. Boleh juga. Maksudnya. Kaifa. Sebagaimana. Anna syi'tum. Sebagaimana kamu kehendaki. Kamu sukai. Kamu ingini. Wa qaddimu. Majulah kamu. Atau dahulukanlah. Li bagi anfusikum. Bagi jiwa kamu. Wa dan ittaqu bertakwalah Allah kepada Allah. Ittaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Wa dan a'lamu dan ketahuilah anna sesungguhnya kum kamu itu mulaqu akan bermulakat, mulaquhu akan bermulakat dengan akan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dan basyiri sampaikanlah kabar suka al-mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Jadi terjemahannya yang mudah, nisaukum harsul lakum, wanita-wanita kamu itu adalah ladang-ladang atau kebun-kebun bagi kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datanglah pada kebun-kebun kamu itu di mana sebagaimana yang kamu kehendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah kebaikan untuk diri kamu. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan berjumpa dengannya. Satu hari nanti kamu akan berjumpa dengannya. Wa basyiril mu'minin,
Dan sampaikanlah kabar suka ini bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini dikatakan dalam ayat ini, nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum sebagai ladang-ladang kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, dan kedatanglah pada kebun-kebun kamu sebagaimana kamu kehendaki, kamu ingini, kamu sukai. Jadi ada orang yang salah tafsir, mereka mengatakan mereka boleh lakukan apa saja kepada isteri-isteri mereka, wanita-wanita mereka. Sebenarnya bukan maksudnya seperti itu. Bila dikatakan wanita-wanita atau isteri-isteri kita ni seperti kebun atau ladang, maksudnya adalah sebagaimana kita memelihara, sebagai seorang falah, seorang petani yang baik, kita sentiasa menginginkan kebun kita tu sentiasa kelihatan bersih, cantik, tersusun, teratur dan menghasilkan buah yang banyak. Itu kalau kita benar-benar mahu menikmati kebun yang sebaiknya, yang sebenarnya. Jadi kita memeliharanya, kita menjaganya, kita pagarnya, kita letak dia teratur, pokok-pokok itu atau pohon-pohon itu tidak terlalu rapat, atau jangan terlampau banyak benih dan benih pun tak boleh rapat, dan kalau ada ulat, ada serangga, kita bersihkan. Kemudian kalau ada binatang-binatang yang boleh merosakkan, ya kita jaga, dan pelbagai usaha yang kita lakukan untuk membuatkan kebun kita atau ladang kita tu menjadi productivity dan menjadi sangat berhasil. Jadi di sini Al-Quran mengajarkan, dan kalau kita ingin bernikah, carilah wanita-wanita yang produktif, yang boleh melahirkan anak keturunan kita. Bukan saja melahirkan anak, bukan saja boleh melahirkan anak keturunan, tapi anak keturunan yang baik. Sebab tu dikatakan fatu hasakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah kebaikan untuk diri kamu. Maknanya kita mahukan anak keturunan pun anak keturunan yang baik. Kita mahukan hasil yang baik daripada ladang itu. Sebagaimana kita menginginkan hasil yang baik daripada ladang itu, begitu juga kita harus memilih wanita yang boleh melahirkan anak keturunan kita yang baik, yang boleh meneruskan legasi kita, yang akan membawa nama kebaikan keluarga kita. Itu harusnya menjadi keinginan kita. Bukan sekadar kita bernikah, dapat anak, dan kita cukup dan berbangga ke arah itu. Tidak. Al-Quran mengajarkan di sini bila dikatakan ladang, wanita-wanita ni bagi kita atau kebun, maknanya kita perlu pilih yang terbaik dan kita perlu mendapatkan zuriat yang terbaik daripada mereka supaya mereka berhasil di dunia ini dan di akhirat, yang akan memelihara nama kita. Sebagaimana kita lihat kalau pekebun-pekebun ini, kalau mereka dapat membuat atau menjaga kebunnya dengan baik, menghasilkan produk yang baik, ini akan membawa keuntungan kepadanya. Dan ramai orang akan datang untuk mendapatkan buah-buah daripadanya. Dan orang akan menghormati pekebun atau petani-petani yang seperti ini. Jadi ini diajarkan Al-Quran kepada kita, pada orang-orang beriman, orang-orang mukmin, bahawa mereka harus mempunyai cita-cita seperti ini. Supaya bukan saja perkahwinan untuk hubungan kelamin saja, tapi kita harus memikirkan bahawa untuk anak keturunan kita yang ke depan ini, yang produktif, yang hasilnya baik, yang akan berjuang untuk dunia dan agama, yang akan menjaga nama baik keluarga kita, yang akan memuliakan nama keluarga kita. Ini yang diajarkan di dalam Al-Quran. Banyak sebenarnya kalau kita nak sampaikan, nanti kalau siapa kurang jelas, kita akan sampaikan lagi. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui. Sesungguhnya kamu akan berjumpa dengannya. Maknanya, di sini kita mempunyai pandangan bahawa kita mempunyai cita-cita
bahawa satu hari nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan nama baik, keturunan, doa daripada anak-anak yang soleh. Tetapi kalau kita tinggalkan anak-anak yang derhaka, penjenayah besar, bagaimana kita akan menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Mungkin kita lepas, tapi kalau kita tinggalkan anak keturunan yang membuat kerosakan, mungkin kita akan ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dalam hadis pun di mana para anbiya mereka bangga apabila mempunyai ramai anak keturunan di akhirat nanti. Tapi anak keturunan yang bagaimana? Anak keturunan yang menjadi pengkhidmat di dalam agama. Dan kalau kita lihat semua anbiya dalam pelajaran Al-Quran, mereka sentiasa berdoa untuk anak keturunan yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Inilah nikmat yang besar bagi para anbiya. Sebab mereka tahu mereka akan satu hari nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal ini? Kalau mereka tinggalkan anak keturunan yang rosak atau yang membuat dosa atau membawa nama buruk kepada keluarganya. Tapi secara awam, secara biasa umumnya, para anbiya sentiasa berdoa menginginkan anak keturunan yang baik, yang suci, yang soleh, yang akan meneruskan perjuangan mereka. Sebab mereka tahu mereka punya umur hanya singkat saja. Tapi pekerjaan untuk jalan Allah Subhanahu Taala ini sangat banyak dan seperti tidak bertepian. Jadi mereka sentiasa menginginkan anak keturunan yang boleh meneruskan perjuangan mereka. Sama jugalah kalau kita lihat orang duniawi. Kalau orang-orang duniawi mereka dah mengumpulkan kekayaan, dah ada bangunan ke, atau dah ada ladang ke, atau dah ada kapal-kapal, umur mereka pun singkat juga. Jadi mereka sentiasa risau. Bagaimana siapa yang akan meneruskan, akan mewarisi harta peninggalannya nanti. Mereka pun menginginkan anak-anak keturunan mereka yang akan meneruskan usaha-usahanya itu. Kekayaan yang telah dikumpulkan itu mereka mahukan dapat kepada anak keturunannya. Ini itu orang-orang duniawi. Bagaimana mereka pun berkeinginan seperti itu. Tapi kalau kita lihat para anbiya, mereka menginginkan anak keturunan yang soleh, yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan mereka untuk menegakkan nama Allah SWT di atas muka bumi ini. Maka itu ayat ini mengajarkan kepada kita, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan ketahuilah kamu nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita siap, kita ready, dan kita ketinggalkan anak-anak keturunan yang suci, yang akan berjuang di jalan agama, maka wabasyiril mu'minin, berilah kabar suka, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawa mereka pasti akan mendapat ganjaran yang besar, ganjaran yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerana mereka telah meninggalkan anak keturunan, zuriat yang berjuang untuk meneruskan perjuangan-perjuangan menegakkan tauhid di atas muka bumi ini. Bukan seperti orang-orang dunia. Boleh, kita tak salah, dunia pun kita boleh cari. Sebagaimana banyak kali saya ajarkan, bahawa dunia pun kita boleh cari, tapi kita salurkan untuk akhirat. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini 2 ayat ini saja dahulu. Dan saya suka kalau ada soalan yang nak ditanyakan, silakan, sebab sebenarnya masih ada banyak lagi yang kita boleh sampaikan di sini. Tapi bergantung kepada soalan dari tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.